pada malam yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ayat yang ke-27 daripada surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Okey tuan-tuan, seperti biasa kita gunakan dulu diagram warna pink untuk kita keluarkan perkataan yang popular. Sampailah diagram warna pink nanti memang perempuan tuan-tuan boleh simpan sebab dah tahu sangat dah ya. Okey, perkataan yang kita akan keluarkan pada hari ini ialah isim dan haraf yang popular dan juga perkataan yang biasa kita gunakan dan juga kalau perkataan tu adalah bahasa Melayu ya. Okey, perkataan pertama wa. Itu waw apa tu tuan-tuan? Ya, istinaf kalau kita anggap dia mula, tetapi kalau menyambung cerita yang sebelum ni dia dipanggil waw ataf. Kalau dalam saya punya kitab dia kata waw ataf, makna dia menyambung cerita ayat sebelum ini ya. Ini perkataan Melayu maknanya kalau. Orang Arab sebut lau, orang Melayu sebut kalau. Annama ada dua perkataan yang digabungkan di sini, iaitu anna maknanya sesungguhnya. Haraf apa tu? Anna dia adalah haraf taukid. Dia dari segi fungsi maknanya taukid, iaitu menegaskan. Dari segi fungsi baris, dia akan membaris ataskan isim yang selepas dia. Itu dari segi fungsi baris Dia haraf ni kadang-kadang ada kita sebut pada fungsi maknanya, tetapi pada satu lagi perlu disebut juga dari segi fungsi baris dia. Apa peranan dia dalam membariskan ya? Kemudian ma, apa yang. Isim apa tu? Ma apa yang isim? Isim mausul. Yalah, dia akan jadi isim inna selepas inna lah, betul lah tu. Tapi kalau satu-satu dia dikatakan isim mausul. Fi di dalam al-ardi bumi, kalau langit, as-sama kalau matahari,
Kalau bulan, al-qamar. Kalau bintang, an-najmu. Okey. Min syajarah. Tahu syajarah? Pokok. Pohon-pohon, pokok-pokok. Ini perkataan yang mudah, kita tak payah cari dalam kamus. Syajarah makna pokok. Min syajaratin. Aqlam tahu tak? Aqlam. Kalau kolam tahu kolam. Orang Melayu lama sebut kalam. Dia pelat sikit. Dia kolam, jamak dia aqlam. Okey, apa makna aqlam? Pen. Makna ini adalah jamak apa ni? Jamak taksir. Kalau sebatang pen disebut qalamun. Kalau dua batang, qalamani. Diagram warna apa nak guna tu? Warna hijau. Okey, cuba semula jalankan diagram hijau tu. Kalau satu batang pen disebut qalamun. Kalau dua batang, qalamani ataupun qalamaini, jamak dia aqlam. Jangan qalamuna. Sebab dia adalah jamak taksir. Dia memang dikosongkan tempat tu supaya tuan-tuan dapat merujuk ke dalam kamus. Kamus akan bagi jamak dia dengan tanda jim. Jim itu adalah jamak, iaitu jamak taksir. Di sini waw yang satu lagi. Apa tuan-tuan tahu? Waw ada berapa tuan-tuan tahu? Waw, kalau dan itu haraf apa? Haraf ataf. Kalau waw mula, istinaf. Kalau walhal, itu walhal. Cakap Melayu dia pun walhal. Cakap Arab dia walhal. Orang Melayu alih sikit pada hal. Sedangkan, okey, lagi kalau waw itu maknanya demi, itu waw apa tu? Waw qasam. Lagi waw apa lagi? Ada waw makna waw taukid. Ini waw taukid lah. Okey, ada waw maknanya bersama. Itu waw ma'iyah. Okey, saya padam ni Tuan-tuan yang tak ada diagram, sila ambil Kita akan cuba kongsikan sikit lah malam ni. Okey, kalau waw itu maknanya dan, itu waw apa? Haraf ataf. Kalau waw mula, itu istinaf. Waw permulaan. Kalau waw tu wal hal, dia panggil wawul hal. Terjemahan dia wal hal, pada hal. Itu cakap Melayu nak. Kemudian kalau waw tu makna demi, itu waw taukid ataupun spesifik, nama dia waw qasam. Dia panggil qasam. Apa makna qasam? Sumpah. Wallahi, itu demi Allah. Dan ada juga waw makna bersama, ma'iyah. Makna ma'a. Waw tu maknanya ma'a, diterjemahkan bersama. Misal kata anamu, atau nimtu. Apa makna nimtu? Saya tertidur. Saya telah tertidur. Wal mizya', bersama dengan radio. Okey, makna saya telah tertidur dengan alunan radio. Itu waw tu waw ma'iyah. Okey, jadi di sini waw ini adalah waw hal. Macam mana terjemahkan? Wal hal? Dalam keadaan atau pada hal. Sedangkan, itu terjemahan-terjemahan pada wawul hal. Hu maknanya nya, untuk muzakkar ke untuk muannas? Untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau untuk perempuan, yamudduha. Okey. Min, dari haruf apa tuan-tuan? Haruf jar. Ba'di. Apa makna ba'di? Selepas, setelah. Ini isim apa dipanggil ni? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaman. Termasuk isim popular. Yang saya tanda X ni semua popular. Tuan-tuan rujuk saja pada diagram warna pink. Ba'dihi. Hi maknanya
nya. Dhamir apa dipanggil? Muttasil. Sab'ah makna apa tuan-tuan? Itu anak-anak tadika kita sudah boleh bilang 1 sampai 10. Wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Okey. Sab'ah 7. Bahru makna apa tuan-tuan? Lautan. Okey, ini perkataan ni dah biasa bagi orang yang belajar bahasa Arab. Al-bahru makna lautan. Kalau sungai? An-nahru, jamak dia anhar. Okey, kalau tuan-tuan jumpa nahrun sebatang sungai, jamak dia apa? Anhar. Di dalam Quran banyak perkataan apa? Anhar. Sebab sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga tu disebut wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini sungai-sungai. Kalau lautan, satu laut dipanggil bahrun, itu dia. Kalau jamak dia apa? Itu dia abhur. Abhur, ni dia. Abhur di sini adalah kalimah jamak. Ini mufrad, satu lautan, ya. Abhur, lautan. Tu perkataan tu biasa kita gunakan, ya. Al-bahru dengan an-nahru. An-nahru maknanya sungai, al-bahru lautan. Dan tuan-tuan kena tahu jamak dia. Dalam Al-Quran al-bahru dengan al-abhur ni digunakan. Tapi dalam perkataan nahrun biasa digunakan anhar. Ya, kebanyakan digunakan kalimah jamak. Okey tuan-tuan, seterusnya ma. Okey, ma ada makna apa yang, tetapi dia ni dikhususkan juga untuk menafikan fi'il madhi. Tidak, ma ni adalah ma nafi, dia menafikan fi'il madhi. Kalau menafikan fi'il mudhari' dengan perkataan apa? Haraf nafi satu lagi tu? La menafikan fi'il mudhari', ma menafikan fi'il madhi pada kebiasaannya. Dan ma ni juga kadang-kadang boleh menafikan fi'il mudhari', tapi la tak boleh langsung menafikan fi'il madhi. Misal kata aku menulis disebut macam mana? Katabtu. Kalau saya tak menulis, ma katabtu. Tak boleh kata la katabtu. Mesti menafikan dengan ma. Ma itu menafikan fi'il madhi. Ni fi'il madhi lah. Ni cakap Melayu kalimat. Apa makna kalimat? Jamak. Jamak pada perkataan kalimah. Kalau satu kalimah dipanggil kalimah. Kalau dua, kalimatani ataupun kalimataini. Jamak dia kalimatun ataupun kalimatin. Ya, mak itu kalimah. Di sini apa makna kalimah di sini? Kalau di sini, kalau dalam tafsir saya, kalimah ini ditafsirkan sebagai maklumat. Maklumat lah cakap Melayu. Al-maklumat pun cakap Arab. Cakap Melayu pun maklumat. Okey, dan seterusnya perkataan Allah. Kita dah maklum. Inna, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa. Aziz, sifat-sifat Allah ni sepatutnya kita cuba menguasai cepat. Hakimun maknanya yang maha bijaksana. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, kalau kira macam tu, makin tak ada perkataan yang kita tak tahulah, ya. Cuma yang kalau tuan-tuan tak tahu sikit-sikit yang saya tanda right ini, tak adalah besar masalah dia, ya. Tapi kalau yang tanda X ni tak tahu, banyak masalah. Sebab dia perkataan sangat popular. Orang belajar bahasa Arab mesti menguasai yang bertanda X ni dulu, supaya dia tidak pening kepala. Kalau dia tidak menguasai perkataan yang ditandakan X itu, bermakna dia akan sakit kepala melihat semua perkataan. Ya, dengan ni kita akan tengok ada
berapa perkataan saja kita akan tengok kamus. Satu, yamuddu. Yang kedua, perkataan nafidat. Dua saja perkataan lah. Lagi copek boleh habis kelas. Bukan cepat habis kelas saya boleh ajar benda lain. Banyak benda yang kita nak belajar lagi dengan kita gunakan teori ni, ya. Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan dulu. Wa, lau, kalau. Kalau ni dia termasuk dalam haraf apa? Okey. Dia ini termasuk dalam adik-beradik dengan in. Apa makna in? Jika. Ini sama makna dengan in, jika. In ini dulu kita belajar dia adalah haraf apa, tuan-tuan? Dia adalah haraf syarat. Lau pun dia adalah haraf syarat. Haraf syarat. Apa makna syarat di sini? Menjadikan ayat ini harfu syartin, tergantung. Ya. Kalau datang ke rumah saya, itu ayat tu tergantung. Saya akan belanja nasi lemak. Maka itulah yang akan menjadi pelengkap. Pelengkap itu dipanggil apa? Jawab. Iaitu pelengkap. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan lau, ya, jangan selesaikan dulu ayat selagi mana tidak jumpa dia punya jawab dia. Mesti ada jawab dia, ayat jawab di sini. Okey. Cuba terjemahkan semula. Walau dan jikalau. Jikalau. Okey. Jikalau anna, sesungguhnya. Jadi mana kadang-kadang kita agak keliru sikit. Ada annamat, maknanya bahawa, hanya senya. Itu adatul hasri, dia membataskan. Tetapi sebenarnya ini adalah dua perkataan. Tetapi nampak digabungkan. Anna, sesungguhnya. Bila kita jumpa anna, kita mesti cari apa, tuan-tuan? Anna, isim. Kita mesti cari isim anna dia. Dan selepas itu kita kena cari khabar anna. Khabar anna. Ya. Contohnya kita belajar minggu lepas apa dia tu? Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bisa kata kita sebut je inna atau anna sama. Innallah, baris apa? Innallaha. Itu adalah isim inna. Selepas inna, isim mesti baris atas. Dan kita kena cari khabar dia. Misal kata ghafurun. Apa makna ghafurun? Maha pengampun. Dia bagi depan sebab apa? Khabar anna. Inna dengan anna sama. So, inna pada permulaan ayat, anna di tengah ayat. Ya, fungsi dia sama. Innallaha ghafurun. Innallaha azizun. Itu contoh. Dia ni baris atas sebab apa ni? Isim inna. Dia baris depan ni sebab dia khabar inna. Macam mana nak terjemah khabar? Innallaha, Allah itu adalah maha pengampun. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah itu adalah maha perkasa. Itu dia punya contoh lah, tuan-tuan. Sekarang ni kita berhadapan dengan persoalan. Kita kalau jumpa anna, kita mesti cari isim dia. Mana isim anna? Ma. Semua sepakat? Sepakat Sebab apa? Nah, mana-mana apa yang mutasil dengan inna, dengan anna, dia akan jadi isim. Maka inilah ni ma, sesungguhnya, ma, apa yang. Okey, apa yang ni boleh berdiri sendiri tak? Tak, apa yang itu kena berkait-kait. Kalau apa ni, apa yang dia tidak boleh berdiri sendiri, dan kita kena cari apa dia punya kaitan. Ma fil
ardi. Apa makna fil ardi? Apa yang di dalam bumi. Min, dari syajaratin, pohon-pohon. Itu semua berjangkit-jangkit. Dan kurung dia supaya kita tidak hilang punca nak cari apa. Bila jumpa inna nak cari apa? Khabar inna baris apa? Baris depan. Isim inna baris atas. Khabar inna baris depan. Kalaulah sesungguhnya apa yang di atas, di dalam muka bumi, daripada jenis-jenis pokok, mana dia punya khabar anna? Inilah ni. Kalau kita tak hilang punca, kita boleh nampak lah. Ya, innallaha ghafurun walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Macam mana nak terjemah? Okey, cuba terjemah. Walau, kalau, anna ma fil ardi, di bumi, min syajaratin, dari pokok X, adalah, kalaulah apa yang di atas muka bumi daripada pohon-pohon yang ada adalah aqlam. Apa makna aqlam? Pen, ya. Kalaulah di atas muka bumi ini dari pokok-pokok itu adalah pen, diandaikan. Lau tu kalau, kalau diandaikan semua pokok-pokok itu adalah pen. Ayat tu dah selesai ke belum? Walaupun ayat isim inna dan khabar inna dah selesai, tapi lau punya kuasa tu menyebabkan ayat tu masih lagi tergantung. Kalau sesungguhnya apa yang di bumi daripada pokok-pokok adalah pen. Ni berapa batang pokok ni? Iyakah? Ini sebatang. Syajarah, satu batang. Kalau jamak dia apa? Asjar, Tuan-tuan tengok kamus ke? Cuba tengok kamus sekejap, boleh tak? Macam mana nak cari dalam kamus syajarah? Macam mana nak cari? Shin, jim, ra. 3 huruf tu. Okey, cuba cari. Siapa dulu jumpa? Syajar. Syajarah. Apakah jamak kepada syajarah? Sebab tuan-tuan ada yang kata itu sebatang, ada yang kata jamak. Siapa yang belum ada kamus angkat tangan? Semua dah ada Kakak? Kakak kan biasa datang. Tapi hari ni tak bawa lah, terlupa. Okeylah, itu lain kira. Ini ada haji tadi, memang dia tak datang. Okey, muka surat apa tuan-tuan? 160. Syajarah. Jumpa syajarah. Apa jamak pada syajarah? Asjar. Syajarat ke asjar? Asjar. Semua jumpa 160. Kolom kiri atau kanan? Kanan kolom sebelah kanan Okey. Jadi macam mana tuan-tuan? Dah. Jadi keputusan dia syajarah maknanya pokok. Kalaulah di atas muka bumi ini daripada pokok. Ini dikatakan walaupun kalimah dia mufrad, tetapi dia menyatakan jenis. Segala jenis pokok. Ya? Kalau kita baca dalam surah Al-Asri, wal asri innal insan, sesungguhnya manusia itu berapa orang tu? Insan berapa orang? 1 orang saja. Kalau 2 orang, insanani ataupun insanaini. Kalau jamak dia annas. Qul a'udzu birabbin nas. Annas ataupun unas. Okey, sesungguhnya berapa orang? 1. Bukanlah seorang yang rugi, tetapi segala jenis manusia itu.
Ya, kalau disebut walaupun sebatang pokok ini, segala jenis pokok maknanya. Ini dia panggil dalam bahasa Arab lil jinsi. Dia menyatakan satu untuk menyatakan jenis dia. Termasuk segala yang bernama pokok itu masuk dalam golongan ini walaupun disebut dalam mufrad, ya. Daripada segala jenis pokok itu maknanya. Aqlamun adalah pen. Wa al-bahru, lautan. Lautan itu. Okey, kenapa dia baris depan ni tuan-tuan? Khabar. Mana mubtada'nya? Kalau kita kata khabar, mesti ada mubtada'. Ya? Maktuf kepada mana? Aqlam. Oh, aqlamun wal bahru. Ini bukan waw ataf. Ini waw apa tadi? Waw hal. Lepas waw hal, dia mestilah mula semula ayat tu. Al-bahru, dia adalah isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim, Isim. Bila isim memulakan ayat, dia jadi apa? Ya, itu waw tu waw hal. Ini adalah mubtada', ini subjek. Kalau susah nak faham, kita kena cipta khabar dia, ya, predikat dia atau khabar dengan kita mengandaikan satu perkataan yang tidak ada itu. Yang apa-apa tuan-tuan faham, kalaulah di atas muka bumi ini segala pokok adalah pen dan lautan, jadi apa? Dakwat. Dakwat dalam bahasa Arab apa? Hibrun. Hibrun, ya. Wa al-bahru hibrun. Ini tak nampak lah, supaya kita dapat faham, dan dalam tafsir menyatakan begitulah. Okey. Wa maknanya dan, al-bahru lautan itu, dia jadi mubtada'. Macam mana terjemah khabar? Adalah. Dan sedangkan lautan itu adalah tinta. Ini tak nampak. Okey, ya. Jadi kita tadi, sebab saya tanya dalam bahasa Melayu, tuan-tuan sendiri boleh jawab kan? Ya, begitu juga orang Arab faham ni, dia tak payah sebut hibrun pun dia faham. Kita kalau terjemahan bahasa Melayu, kita pun faham. Dan laut tu apa fungsinya? Kalau pokok-pokok jadi pen, dia berfungsi sebagai dakwat. Sebab nak dicerita macam mana nak mencatat kalimah Allah yang begitu banyak. Okey, jadi perkataan khabar dia ni tidak kelihatan dan ada dalam tafsir. Kalau tuan-tuan buka tafsir, ada bawa tafsir, terjemahan. Terjemahan tu dia mesti merujuk kepada tafsir. Mungkin dia akan kurung, ya. Sedangkan lautan itu adalah dakwat, yang ni dia akan kurung. Cubalah kakak-kakak cuba tengok siapa bawa tafsir, ada tak benda tu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ya, hibrun maknanya dakwat, dakwat, hibrun. Ayat tu dah sempurna ke belum? Agaknya dah panjang dah tu tuan-tuan. Kalau baca tu nafas dah habis. Tak kira tuan-tuan 10 kali nafas ke, ya. Kalau ayat itu masih tergantung, maknanya dia masih tergantung. Ayat tu dah sampai ke belum? Belum lagi, Okey, cuba terjemahkan semula. Walau, kalau, anna ma fil ardi, di dalam bumi, min syajaratin, dari jenis pokok-pokok, adalah pen, kalau diandaikan semua yang di atas muka bumi ini daripada pokok-pokok, ya, adalah pen. Wal bahru, bukan dan, sedangkan. Okey, sedangkan atau pada hal, wal hal, al bahru, lautan itu, hibrun, adalah dakwat. Okey, sedangkan lautan itu adalah dakwat, ia menjadi dakwat. Okey, sampai situ kita buat koma.
Sebab ayat itu belum sempurna lagi. Ini perkataan yang kita tak tahulah. Yamuddu. Yamuddu fi'il apa tuan-tuan? Yamuddu. Pangkal dia ya, hujung dia bagi depan, bermakna dhamir dia apa? Huwa. Kalau kita nak cari dalam kamus macam mana? Buang apa? Buang ya. Tuan-tuan akan jumpa perkataan apa? Madda. Kemudian baru sebelah dia yamuddu. Cuba tuan-tuan cari makna dia. Madda yamuddu. Mim mim di belakang, dekat nak sampai ya dah. Pengalaman cari kamus adalah satu pengalaman penting dalam belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Nah, ambil pengalaman tu. Ambil pengalaman tak jumpa, tersesat, 4 kali cari tak jumpa. 3 3 4 ke 383 ke 384? 384. Yang samalah. Cuba tengok. Atau 383. Yang paling penting tuan-tuan dapat perkataan madda mana apa? Menambah. Okey, itu muka surat apa nambah? Ha? Tak ada, tapi dapat terjemah. Okey. Okey, abang punya? Membentangkan. Ada lagi makna lain? Mengembangkan lagi, memanjangkan ya, huruf mad tu. Ada lagi perkataan? Menambah ada? Menambah tinta. Okey. Memang Profesor Muhammad Yunus dia memang tackle bahasa Quran. Sebab ni dia profesor bidang ni, dan dia yang menterjemahkan tafsir Al-Quran Indonesia yang awal-awal dulu. Sebab tu kalau kita buka nak belajar bahasa Arab Quran, guna Mahmud Yunus ni biasa akan jumpa lah. Sebab dia ni memang pengkhususan dalam bidang dia. Kalau kita gunakan Oxford, dia akan banyak membincangkan perkataan-perkataan yang dipelajari dalam silibus PMR dan SPM bahasa Arab. Ya? Sebab tu kadang-kadang kita dapat terjemahan moden tu bagus untuk Oxford lah. Tapi untuk bahasa Quran, kamus ini sangat baik ya. Okey, madda yamuddu ini di sini menambahlah, yang lebih sesuai terjemahan untuk perkataan ini. Okey, jadi tuan-tuan tolonglah terjemahkan huwa yamuddu. Dhamir dia apa? Huwa. Okey, ia menambah atau ia akan menambah. Okey tuan-tuan, saya tanya sekali lagi. Yamuddu maknanya? Dhamir. Ia menambah. Sebab dia adalah fi'il mudhari'. Dhamir dia huwa. Ia menambah. Persoalan dia, bila jumpa fi'il cari apa? Fa'il. Yang ni tuan-tuan kena dapatkan masa 10 saat untuk melihat di manakah fa'il di sini. Ya, 10 saat. Jangan cepat-cepat, nanti salah. Sabar Haji. Al-Bahru sebab Haji mengundur mengundur. Dia tak boleh mengundur je. Cari fa'il mesti ke depan ya. Dia tak boleh mengundur. Nanti dulu, sabar je. Belum sampai 10 saat lagi. Okey, dah sampai 10 saat dah tuan-tuan? Nampak tak sabar-sabar dah? Siapakah fa'ilnya? Ya? Hu ni. Hu boleh tak jadi fa'il? Ini huwa. Okey, dia dua kaedah cari fa'il kan? Pertama cari dhamir yang sebenar. Itu kaedah kedua sebenarnya. Cari dhamir yang sebenar. Kalau dhamir sebenar yamuddu apa? Huwa ni. Dia ni. Okey? Kaedah yang sebenar yang pertama ialah cari isim baris apa? Baris fa'il. Mesti tuan-tuan ingat betul-betul baris dia. Bagi depan. Isim marfu' bagi depan.
Ya. Tuan-tuan cari. Kaedah dia cari isim bagi depan dulu kalau ada. Ya. Who ni? Alah, memang bagi depan. Alah, tapi haram alaik lah. Ini kalau ikut teori dia, tuan-tuan, tak boleh sangat nak kata dia fa'il. Sebab apa? Ni dhamir. Bila dhamir melekat dengan fa'il jadi apa? Maf'ulun bih. Itu formula tu. Formula besar. Dia ni jadi maf'ulun bih nanti. Ya? Ini bagi depan ni tak kira. Dia isim bagi depan. Dhamir tak, Jumpa dah, tuan-tuan? Inilah dia fa'il dia. Jauh sedikit. Sebab tu saya suruh dapatkan 10 saat tadi. Tengok. Itulah fa'il dia. Ya? Apa makna sab'atu? 7. Tapi dia ni tak ada isim ke fi'il ke haraf dulu? Isim. 7 adalah isim. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Abhurin. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah. Ini perkataan ni bersandar. Perkataan 7 ni disandarkan kepada lautan. 7 buah lautan. Ini kena disebut serentak. Jangan sebut 2 nafas. 7 buah lautan. Dia dah bersandar perkataan tu. Okey. Boleh? Maknanya kalau semua pokok-pokok itu jadi apa? Pen. Dan atau sedangkan lautan, ya, itu jadi apa? Tinta. Okey, kita sebut fa'il dulu. Sab'atu abhurin, 7 buah lautan, yamuddu, menambah. 7 buah lautan itu menambah hu kepadanya. Tambah apa? Nya tu apa? Kembali kepada apa? Lautan. Okey, kalau lautan itu apa ni? Dah sebab apa tambah? Sebab dah kering. Habis dah catat semua maklumat ilmu Allah. Lepas tu 7 buah lautan menambah lagi kepada lautan. Okey? Min ba'dihi, dari ba'di, selepas, sesudahnya, sesudah ni lautan ini kering, mencatatkan semua kalimah-kalimah Allah. Lepas tu barulah 7 buah lautan menambahnya daripada selepasnya, iaitu selepas keringnya lautan yang pertama tadi. Faham ayatnya? Dah sempurna ke belum? Ya? Masih tergantung lagi, tak kisah, walaupun sesak nafas dah kat sini. Sebab apa dia belum, masih tergantung? Jawab dia tak ada lagi. Okey, sampai sini tuan-tuan kita belajar, belum lagi ada ayat pelengkap dia. Okey, cuba tuan-tuan baca supaya dia tergantung lagi. Walau, kalau, anna, ma fil ardi min syajaratin, dari jenis pokok-pokok, aqlamun adalah pen, wal bahru, sedangkan lautan itu adalah hibrun, dawat. Okey, sebut fa'il dulu. Sab'atu abhurin, 7 buah lautan, yamuddu, ia menambahkan hu, nya, menambahkan satu lautan yang selesai tadi. Dia menulis kalimah Allah. Mim ba'dihi, daripada selepasnya, selepas lautan ini habis, tambah lagi 7 buah lautan, 7 buah lautan menambahkannya selepas itu. Inilah jawab dia. Apa makna jawab? Pelengkap. Ayat pelengkap. Ma, tidak. Ini ma nafi, tidak. Nafidat. Nafidat fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi, dhamir dia apa? Nafidat. Hiya. Betul tak hiya? Betul tak?
Cuba tengok diagram. Kalau hiya mesti berlaku penambahan apa? Ta yang baris mati. Nafidat. Macam mana nak cari dalam kamus ni? Apa yang perlu dibuang? Ta. Kita kena cari nafida. Cuba tuan-tuan cari. Walaupun tuan-tuan dah biasa ayat ni, carilah. Ambil pengalaman tu. Pengalaman mencari perkataan nafida. Laju sikit. Nanti masuk insya' terus ayat tergantung. Nun fa dal. Nafida. Tolong bagi tahu muka surat siapa dah jumpa. Jangan seksa orang cari tak jumpa. Ya? Dah. Nafida. Ya tuan-tuan, muka surat berapa? 431. Bagi orang yang belum jumpa Nafida. Apa makna nafida? Ya? Apa makna nafida orang dah jumpa tu? Bengkak. Ya? Habis. Okey, habis. Maknanya habis. Habis. Jumpa tak habis? Suatu habis. Tak ada lagi. Ya, betul. Maknanya habislah. Nafida tu habis. Ya, kalau dakwat apa? Kering. Okey? Maknanya habis. Okey, hiya nafidat maknanya ia ia habis. Habislah, habis. Ia habis. Okey tuan-tuan, dah tutuplah kamus tuan-tuan tu. Yang paling penting jumpa dan tanda Tak jumpa? Tak jumpa sampai jumpalah. Muka surat 3 431 kah? Jumpa tak kan? Belah kanan ke kiri? Baris ke berapa? Kanan. Baris yang ke-7 Jumpa kan? Nah. Suatu habis tak ada lagi. Okey, tuan-tuan, dah boleh tutup kamus Tapi tandakanlah, tandakan sebab supaya kita rasa kita dah berjumpa lain kali. Okey, ma ni nafi, ma nafi, ma nafidat makna ia tidak habis. Fa'il di siapa? Fa'il. Macam mana kaedah syekh fa'il? Cari isim baris depan. Apa yang habis tu? Ini. Ni baris depan kalimatu. Sebab tu dia jadi fa'il. Kalimatu. Kenapa dia bagi depan? Fa'il. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Dia nak bersandar kepada perkataan Allah. Apa tanda Allah tu mudhafun ilaih? Dah baris di bawah. Okey, kalau kita nak terjemahkan, macam mana terjemahkan fa'il dululah untuk bahasa Melayu moden. Kalimatullah maknanya kalimah-kalimah Allah ma nafidat. Tidak habis. Itulah jawapan dia. Ya? Kalimah-kalimah Allah tidak habis. Walaupun habis satu lautan dan tambah lagi 7 lautan. Ni untuk mencatat kalimah-kalimah Allah. Ma nafidat kalimatullah. Nescaya. Itu terjemahan jawab biasanya. Terjemahan jawab. Nescaya kalimah-kalimah Allah itu tidak habis lagi. Nak dicatat. Okey, itu dia tuan-tuan Barulah kita jumpa jawab dia di sini. Ini dia panggil ayat apa? Ayat pelengkap. Dalam bahasa Arab dipanggil ayat jawab. Daripada sini sampai ke sini dia panggil ayat syarat. Masuk isyak dah? Okey. Alhamdulillah. Ayat tu tak tergantung dah.